Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini kita masuk kepada bab 10, perimeter dan luas. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perimeter? So, perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey, contohnya seperti gambar ini. Ini ada perimeter ialah bila kamu mengira jumlah ukuran panjang setiap sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang bertutup, tapi hanya bahagian luar sahaja. Okey, bahagian di dalam tidak terkira. Okey, ini adalah contoh soalan dari latih diri 10.1a. Okey, soalan 1a. Diberi satu bentuk yang mempunyai ukuran 6 cm. So, setiap ini mempunyai panjang yang sama iaitu 6 cm. Manakala yang ini 5 cm dan di bawah ialah 20 cm. Okey, macam mana kita mau cari panjang sisi sebelah sini dan tinggi? Okey, di sini kita akan dapat 8 cm. Macam mana? So, 20 cm tolak 6 cm tolak 6 cm, kamu akan dapat 8 cm. So, untuk panjang sebelah sini, kamu akan tambah 5 cm tambah 6 cm tambah 6 cm. So, kamu akan dapat 17 cm. Baru kita kira perimeter keseluruhan. Okey, perimeter keseluruhan ialah jumlah panjang sisi kawasan yang bertutup. Okey, kita mula dari atas. So, sini 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm tambah 8 cm tambah 5 cm tambah 20 cm tambah 17 cm. So, jumlah perimeter ialah 74 cm. Okey, contoh soalan B. Diberi bentuk gabungan daripada segi 3 dan segi 4. Okey, kamu beri panjang sini 11 cm dan ini 10 cm. Ini 14 cm dan ini 6 cm. Yang berapa panjang sebelah sini? So, kalau kamu tengok tanda sini, panjang antara ni ialah sama. Jadi, bila sini 6 cm tambah 6 cm, bermakna panjang sebelah sini ialah 12 cm. Okey, baru kita cari perimeter. So, perimeter ialah hasil jumlah tambah panjang sisi di luar yang bertutup ni. Di dalam tidak dikira. Okey, kita mula dari atas. 11 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. So, semuanya 71 cm. Sisi yang di dalam tidak dikira. Okey, kerana perimeter kita hanya mengira jumlah sisi kawasan bertutup yang di luar. Okey kelas, sekarang cikgu akan sambung pembelajaran bagaimana kamu menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Okey, cikgu ambil contoh daripada soalan dalam buku teks latih diri 10.1C muka surat 229. Okey, cikgu kita cuba buat bagaimana untuk selesaikan masalah untuk soalan 1. Okey, soalannya, raja di sebelah menunjukkan pelan sebuah kolam renang. Berapakah perimeter kolam renang itu? Okey, so ini dia punya kolam renang. Sekarang ada ukuran-ukuran yang telah diberikan untuk kolam renang ni. Okey, dibagi 20 meter, 13 meter dan setiap satu yang tanda sama ni adalah 5 meter. Okey, yang ini mempunyai panjang yang sama. Okey, kalau sini 13 meter, sini 5 meter, bermaksud dua ini ialah 8 meter, iaitu 4 meter 4 meter. Manakala panjang di sini pula berapa? Okey, so panjang di sini ialah 20 meter. Sebab dia sama dengan yang di atas. Okey, so jadi berapakah perimeter kolam renang ni? So, kita kira untuk soalan 1, perimeter kolam renang sama dengan, so kita ambil dari sini
20 tambah 13 tambah 20 tambah 4 tambah, setiap ni adalah 5. Jom 5 tambah 5 tambah 5 tambah dengan 4. Okay, so kamu tambah, jumlahkan semua ini. 20 tambah 13 tambah 20 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4. Jadi perimeter kolam renang adalah 76 meter. Okay, so pastikan unit kamu tulislah, baru jawapan betul. Kalau kamu tulis 76 saja, jawapan kamu tidak tepat. So mesti ada unit. Okay, itu untuk soalan 1. Sekarang kita tengok soalan 2. Okay, soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan pelan rumah Encik Yahya. Encik Yahya hendak memasang lampu LED yang berwarna-warni mengelilingi rumahnya sebagai hiasan untuk menyambut hari raya. Hitung kos pemasangan sekiranya harga pemasangan lampu LED ialah RM20 per meter. Okey, sekarang dia mau minta kamu cari berapa harga kos pemasangan lampu hiasan rumah tu. Okey, lampu LED. Tapi sebelum kita cari harga ataupun kos pemasangan, kita kena tahu berapa perimeter pelan rumah Encik Yahya ni. Okey, so kita tengok sini. Okey. Kalau kamu tengok, so sini adalah 8 meter. Okey, ni 8 meter, sini 10 meter, yang ini 25 meter. Jadi berapa panjang di sini? Okey, ini bermaksud panjang dekat sini 8 meter tambah 10 meter, so sini 18 meter. Jadi macam mana kita mau cari panjang sini? Okey. Panjang sini kita gabung dengan yang ini. Bermaksud dari atas ni hingga ke sini, dia juga membawa 25 meter. Okey. So sekarang kita kira perimeter. Yang pertama, okey. Pertama kita cari dulu perimeter pelan rumah Encik Yahya. Okey, so sama dengan berapa tadi? Okey, kita ambil dari sini 25 meter. So 25 tambah 8 tambah, so sini tidak perlu. Okey, sebab dia sudah satu kali. 10 tambah 25, yang ini tambah 18. Okey. So kamu tambah ke semua ni, 25 tambah 8 tambah 10 tambah 25 tambah 18 sama dengan 86 meter. Okey, 86 meter. So ini baru perimeter. Soalan dia minta kos pemasangan. Okey, jadi kamu kira kos pemasangan lampu LED. Okey, tadi dia kata kos pemasangan lampu LED RM20 semeter. So RM20 darab 86 meter, kamu akan dapat RM RM1,720. So itu jawapan dia. Okey, boleh salin dan cuba buat latihan yang seterusnya. Okey, sekarang kita masuk untuk luas. So, luas segitiga. Okey, cikgu bagi dua contoh segitiga dekat sini. Yang ini segitiga bersudut tegak, yang ini segitiga bukan bersudut tegak. Okey, di mana kalau luas segitiga yang penting ialah tapak, kamu kena tahu panjang tapak dan juga tinggi. Bagi segitiga yang bukan bersudut tegak, kita kena ambil ketinggian daripada satu garis yang membentuk sudut tegak. Okey, jadi apa rumus untuk luas segitiga? Luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey. Kedua ialah luas segi 4 selari. So, luas segi 4 selari ialah panjang tapak darab tinggi.
Okey, ini juga perlu tinggi kerana kita tidak boleh ambil yang condong ni. Kita kena ambil tinggi yang bersudut tegak. Okey, yang ketiga ialah luas lelayang. Okey, luas lelayang ialah 1/2 darab hasil darab panjang dua pepenjuru. Apa itu hasil darab panjang dua pepenjuru? Yang ini. Hasil tambah pepenjuru yang panjang darab dengan pepenjuru yang pendek. Dia punya hasil darab. Okey, itu maksud dia. Yang terakhir adalah luas trapezium. So, ini adalah salah satu bentuk trapezium. So, rumus untuk luas trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. So, hasil tambah 2 sisi selari yang ini. Yang membentuk garis lurus. Okey, bukan yang condong. Kita ambil yang lurus mendatar. Sama ada mendatar, dia dilukis mendatar atau menegak. Dan juga tinggi. Yang condong tidak boleh jadi ukuran. Okey. Okey kelas, seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana cara kita menghitung luas bagi setiap bentuk yang terlibat. Okey, cikgu ambil dari latih diri 10.2C muka surat 237. Okey, yang pertama ini adalah segitiga. So, soalan minta kamu mencari luas segitiga. Okey, so yang pertama kamu kena tahulah, kena ingat apa rumus luas segitiga. So, luas segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, so rumus kamu kena ingat. Okey, sekarang kamu sudah ada rumus, so kita tengok berapakah panjang tapak. Okey, so tapak dekat sini yang ini 6 cm. So 6 cm adalah tapak, tinggi adalah yang garisan lurus bersudut tegak. Okey. Itu kita akan ambil sebagai tinggi. So, tinggi dia ialah 5 cm. Okay, so kita selesaikan. 2 dengan 6 boleh permudahkan. 2 tinggal 1, 6. Jadi 3. So, 3 darab 5 di 15 cm kuasa 2. Okay, itu untuk soalan segitiga. Bagaimana pula mencari luas segi 4 selari? Okay, yang bini segi 4 selari. Segi 4 selari dia punya rumus segi 4 selari. Okey, segi 4 selari rumus dia panjang tapak darab tinggi. Okey. So, ini adalah panjang tapak. Okey, panjang tapak dia bermula dari sini hingga ke sini. Okey, iaitu 7 cm. So, 7 cm darab. Okey, 7 darab tinggi disebabkan segi 4 selari ni dia bukan bersudut tegak macam segi 4 sama atau segi 4 tepat. So, kita akan ambil tinggi. So, tinggi sini yang membentuk sudut tegak ialah 3.5. So, 7 darab 3.5 kamu akan dapat 24.5 cm persegi. Okey. So, yang penting ingat rumus. Okey, C. Okey, bagi C, ini adalah bentuk trapezium. So, apakah rumus trapezium? Okey, rumus bagi luas trapezium. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okey, itu dia punya rumus. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, macam mana kita mau tentukan 2 sisi selari? So, sisi selari adalah 2 garisan yang lurus, bukan yang bertembung dia condong. Okey, dia bertembung yang lurus. So, itu adalah selari. Kita masukkan nilai ke dalam rumus. 1/2 masih kekal. So, hasil tambah 2 sisi selari, iaitu 2.4 tambah 6. Baru darab dengan tinggi yang bersudut tegak ni, 4.
Jadi seperti biasa selesaikan dalam kurungan dahulu. So 2.4 tambah 6, 8.4 darab 4. Okey, permudahkan 2 tinggal 1, 4 jadi 2. Okey, so 8.4 darab 2, kamu akan dapat 16.8 cm per segi. Okey, mudah saja. Yang penting kamu ingat rumus. Okey, untuk yang keempat, okey, ialah lelayang. So macam mana mau cari luas lelayang? Okey, so ni lelayang cikgu ambil dari buku teks juga. Okey, soalan D. Yang pertama kita tulis rumus lelayang, luas lelayang. So luas lelayang sama dengan 1/2 darab hasil darab panjang 2 penjuru. Okey, apa tu hasil darab 2 penjuru? Okay, so kita tengok sini mana satu hasil darab 2 penjuru. Okey. 1/2 masih kekal 1/2 darab penjuru panjang darab penjuru pendek. Okey, so penjuru panjang 3 cm dengan 5 cm menjadi 8 cm. 8. Penjuru pendek ini adalah sama panjang. So sini 3, sini pun 3. Artinya 3 tambah 3 6 cm. So 1/2 darab 8 darab 6 48. Okey, permudahkan, ditinggal 1, ini jadi 24. So 24 cm per segi. Okey, itu untuk mencari luas lelayang. Okey, kita sambung dengan soalan 2. Okey, ini kita menyelesaikan masalah. Sebuah tapak pameran PQRS yang berbentuk segi 4 sama dibahagi kepada 3 kawasan A, B, C dengan keadaan A berbentuk trapezium, B segi 4 tepat. Cari luas kawasan berlorek C. So dia suruh cari C. Okey, ini adalah bentuk segi 4 sama. Okey. So cikgu sudah lukis lukisan yang sama dekat sebuah kertas. Okey. Okey. So yang tadi dia bagi tahu PQRS ialah segi 4 sama, B segi 4 tepat, A ialah trapezium. Dia minta kamu cari luas kawasan C yang berlorek ni. Okey, so yang pertama kita cari luas PQRS, iaitu luas segi 4 sama yang besar ni. Okey, jadi luas segi 4 sama rumus dia panjang darab lebar. Okey, so disebabkan dia segi 4 sama, so 16 meter, jadi QR pun juga 16 meter. So 16 darab 16 sama dengan 256 meter per segi. Okey. Yang kedua, kita akan cari luas A. So A ni tadi dia kata bentuk trapezium. Okey, bila bentuk trapezium dia punya rumus 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okey. So, mana hasil tambah 2 sisi selari? Yang ini. Sini 4 meter. So, 4 tambah. Yang sini berapa? So, panjang PS ialah 16 meter. P hingga sini 10. Artinya dari sini pergi S ialah 6 meter. Darab tinggi. So, tinggi sini ialah 6 meter. So, 4 tambah 6, kamu akan dapat 10 darab 6. Permudahkan, ini tinggal 1, ini 5. So, 5 darab 6, 30 meter per segi.
Okey, so kita teruskan dengan langkah 3. So langkah 3 ialah luas B. So luas B dia kata segi 4 tepat. So segi 4 tepat rumus dia sama juga panjang darab lebar. So panjang dia ialah, bila sini 16 meter, sini 6 meter, bermaksud dari sini hingga R 10 meter darab 8 meter. Sini 80 meter persegi. Okey. So langkah terakhir ialah kita cari luas C. So untuk cari luas C, kita guna nombor yang ada ni, 1 tolak 2 tolak 3. Okey, sama dengan, so yang pertama tadi 256 meter persegi tolak luas A tadi 30 meter persegi tolak luas B 80 meter persegi. Jadi jawapan akhir kamu akan dapat 146 meter persegi untuk luas C. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkaitan perimeter dan luas. Apa perkaitan di antara perimeter dengan luas? Okay, yang pertama, untuk perimeter yang sama. Okey, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi 4 tepat itu, semakin kecil luas dia. Okey, maksud dia kalau contoh panjang tu panjang dia 7 cm, dia punya lebar 3 cm. Okey, dia akan beza di antara panjang tadi dengan lebar ialah 7 dengan 3 4 cm. Okey, berbanding dengan panjang 6 cm dengan lebar 4 cm, beza dia 2 cm. Jadi semakin besar beza tu, semakin kecil luas. Jadi luas akan menjadi luas terbesar apabila segi 4 tepat tadi menjadi bentuk segi 4 sama, iaitu panjang 5 cm, lebar 5 cm akan memberi keluasan yang besar. Okey, berbeza pula sekiranya untuk luas yang sama. Kalau untuk perimeter ni, semakin besar beza antara panjang dengan lebar, semakin besar dia punya perimeter. Jadi perimeter ni akan menjadi perimeter terkecil apabila segi 4 tadi menjadi bentuk segi 4 sama. Okey, contoh 5 cm panjang, 5 cm lebar, bila kamu kira perimeter dia baru jadi 20 cm. Okey, berbeza dengan kalau panjang tu 6 cm, lebar tu 4 cm. So kalau kamu kira 6 tambah 6 tambah 4 tambah 4. Okey, so dia membezakan dia lah. Okey, itu maksud perkaitan perimeter dan juga luas. Okey, kita masuk latihan terakhir iaitu 10.3b. Kita menyelesaikan masalah yang menggabungkan di antara perimeter dan juga luas. Okey, soalan 1. Diberi perimeter tapak sebuah dewan yang berbentuk segi 4 sama ialah 82 meter. Cari luas tapak dewan itu. Okey, so kita cuba selesaikan soalan ni. Bagaimana? Okey, so tadi dia kata segi 4 sama. Okey, segi 4 sama mempunyai perimeter 82 meter. Okey, dia segi 4 sama. Artinya panjang keempat-empat sisi ni sama. Dia minta kamu cari luas tapak dewan. So sebelum kamu cari luas, kamu kena cari panjang sisi. Okey, untuk cari panjang sisi, disebabkan segi 4 sama ni mempunyai panjang sisi yang sama, artinya 82 bahagi 4. Kamu akan dapat 20.5 meter untuk setiap sisi. Okey, baru kita boleh cari luas. So luas tapak dewan
sama dengan 20.5 meter darab dengan 20.5 meter. Sebab dia panjang darab lebar. So 20.5 darab 20.5, kamu akan dapat 420.25 meter persegi. Okey, kita sambung dengan soalan 2. Panjang sebuah segi empat tepat ialah 5 cm lebih daripada lebarnya. Jika perimeter segi empat tepat ialah 40 cm, cari luas segi empat tepat itu. Okey, bagaimana kita mau selesaikan? Okey, ini penyelesaiannya. Okey, so kita kena selesaikan dengan kaedah persamaan serentak. Okey, kita andaikan panjang ialah X, lebar ialah Y. So tadi dia kata panjang 5 cm lebih daripada lebar. Artinya panjang tolak lebar sama dengan 5. Okey, panjang tolak lebar sama dengan 5. So itu persamaan 1. Perimeter yang dia bagi ialah 40 cm. Bermaksud 2 panjang tadi tambah 2 kali lebar sama dengan 40 cm. So 2x tambah 2y sama dengan 40 cm. Itu persamaan 2. So bagaimana kita mau selesaikan? Okey. Daripada 1, okey, kita ambil 1, x sama dengan 5 tambah y. Ini akan jadi persamaan 3. Okey, itu akan jadi persamaan 3. So baru kita gantikan 3 ke dalam 2. Okey, tidak boleh ke dalam 1 sebab ini daripada 1. So gantikan 3 ke dalam 2. So kita salin semula persamaan 2. 2x tambah 2y sama dengan 40. Baru kita masukkan persamaan 3 tadi ke dalam persamaan 2. 2 kurungan X kita ganti dengan ini. 5 tambah Y tambah 2Y sama dengan 40. Jadi ini kita kembangkan. 2 darab 5, 2 darab Y. So 2 darab 5, 10 tambah 2 darab Y, 2Y. Tambah 2Y sama dengan 40. Okay, so 2y tambah 2y jadi 4y. 40, 10 pindahkan ke kanan, tolak 10. So 30, sini 4y. So y sama dengan 30 bahagi 4. Kamu akan dapat, okay, 30 bahagi 4, kamu akan dapat 7.5 cm. Okey, 7.5. Itu untuk Y. Sekarang kita mau cari X. So kita gantikan. Okey, kita gantikan Y sama dengan 7.5 ke dalam 3. So kita salin semula persamaan ketiga tadi. X sama dengan 5 tambah Y. So, X sama dengan 5 tambah 7.5 sama dengan 12.5 cm. Okay, so sekarang kamu sudah tahu panjang dan lebar segi empat tepat tadi. Soalan diminta kamu cari luas. So, luas sama dengan 12.5 darab 7.5. Kamu akan dapat 93.75 cm persegi. Okey, itu penyelesaiannya. Okey kelas, itu sahaja untuk topik 10. So, untuk topik 10 ni yang penting kamu kena tahu dan ingat rumus-rumus bagi luas segi empat selari, luas segitiga, luas lelayang dan juga luas trapezium. Okey, dan kamu juga kena ingat perkaitan untuk mencari perimeter dan luas. Okey, mungkin kamu diberi perimeter tapi soalan minta kamu cari luas, ataupun diberi luas diminta kamu mencari perimeter.
Seterusnya, cikgu akan minta kamu untuk membuat latihan-latihan yang akan cikgu berikan. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.